Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda menonton agenda awani dan malam ini kita terus memberi fokus kepada realiti impak dan juga cabaran pandemik COVID-19 dan juga cabaran sosioekonomi semasa. Dan sudah tentu kalau melihat pada waktu ini kita memberi tumpuan kepada belia kerana golongan belia adalah separuh daripada jumlah populasi negara dan sudah tentu golongan belia ataupun anak muda yang paling terkesan akibat pandemik COVID-19. Dan kalau diikutkan pada Hari Belia Negara 2021, temanya sekali lagi mengangkat tema dekad ini dekad anda. Tetapi kalau kita melihat kepada permulaan dekad ini tidak begitu mesra ataupun begitu sukar buat golongan muda ataupun golongan belia di negara ini. Kita bercakap mengenai bagaimana nasib ataupun realiti yang dialami oleh anak muda belia di negara ini. Ada yang menganggur, malah banyak yang terkesan akibat sektor pekerjaan yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Kita bercakap juga tentang bagaimana perkhidmatan ataupun keselamatan kebajikan mereka ataupun golongan muda yang terlibat dalam sektor gig secara keseluruhannya, dan ada antara mereka yang terlibat dalam bidang perusahaan dan juga perniagaan yang terpaksa gulung tikar. Dan kalau diikutkan berdasarkan dalam satu kajian yang boleh saya kongsikan pada ketika ini yang dilakukan oleh IWYRES, yang mana 83% daripada responden kajian mereka mengakui bahawa mereka menyatakan mereka cukup terkesan akibat pandemik COVID-19 ini. Malah dalam dapatan satu lagi kajian iaitu daripada survei tenaga buruh oleh Jabatan Perangkaan Malaysia yang mana melihat kepada kadar pengangguran dalam kalangan belia secara khususnya yang berumur 15 hingga 24 tahun pada Februari tahun 2021 meningkat kepada 0.4% kepada 13.9% berbanding Januari 2021. Jadi semua ini dan malam ini kita akan berbincang sejauh mana iltizam dan juga kesungguhan golongan belia ataupun anak muda yang resah ataupun yang risau ini dalam mana mendepani cabaran semasa yang belum ada titik noktahnya. Jadi untuk malam ini kita bersama dengan Encik Muhammad Fazli Hassan. Encik Muhammad Fazli adalah Timbalan Presiden MBM. MBM adalah Majlis Belia Malaysia. Encik Fazli, sebelum kita nak memperincikan ataupun memberi tumpuan kepada inisiatif-inisiatif yang diumumkan oleh kerajaan melalui KBS, Kementerian Belia dan Sukan, tetapi untuk waktu ini mungkin Encik Fazli boleh kongsikan kepada kami. Kita melihat pada setahun pandemik COVID-19 ini berlangsung ataupun kita telah pun melalui lebih pada setahun Perintah Kawalan Pergerakan PKP 1.0, 2.0, 3.0. Sudah tentu MBM Majlis Belia Malaysia boleh berkongsi kepada kami realiti senario semasa yang dihadapi oleh golongan belia, sejauh mana mereka terkesan, bagaimana kita melihat kepada tekanan emosi dan juga kesihatan mental bagi golongan belia secara keseluruhannya pada ketika ini. Okey, sebagaimana yang dimaklumkan tadi dalam kajian IRIS, 83% responden menyatakan bahawa mereka terkesan dengan wabak COVID-19, dan apabila kita melihat kepada perkara itu, kita telah mengkategorikan belia resah ini kepada 5 kumpulan belia. Iaitu yang pertamanya belia yang sedang bekerja namun khawatir berdepan dengan risiko dibuang kerja. Yang keduanya belia yang berada di IPT yang akan memasuki alam pekerjaan. Yang ketiganya belia dalam peringkat awal keusahawanan, terutamanya industri kecil dan sederhana yang tertekan akibat PKP yang 1.0, 2.0 dan 3.0. Yang keempat, belia yang terlibat dalam ekonomi gigs yang disifatkan sebagai berisiko kerana tiada perlindungan kesihatan sosial seperti Foodpanda, Grab dan lain-lain. Dan juga yang terakhir sekali adalah belia NEET yang tidak bekerja, tidak berpendidikan dan tiada kemahiran. Jadi dalam 5 kategori ini memang kita lihat bahawa keresahan ataupun terkesannya belia terhadap pandemik COVID-19. Jadi kita meletakkan mereka kepada 5 kumpulan, dan sebagaimana yang disebutkan tadi juga berkaitan dengan kesihatan mental dan sebagainya pun banyak terkesan kepada golongan belia. Apa tu seperti isu perceraian dan lain-lain.
Cik Fazli, daripada perkongsian yang dikongsikan tentang 5 kumpulan belia ataupun kita kategorikanlah sebagai golongan belia resah ini, dan kalau diikutkan daripada apa yang dikongsikan sebelum ini dalam perutusan khas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun ada menyatakan beberapa inisiatif yang telah pun dijalankan, yang sedang dijalankan dan yang akan dijalankan. Dan antaranya kalau boleh saya bacakan sedikit berkaitan dengan inisiatif yang dilakukan, antaranya penubuhan Majlis Pekerjaan Negara, berkaitan dengan inisiatif Penjana Kerjaya, bantuan prihatin, pemekasan TVET dan juga program e-belia. MBM sebagai pemegang taruh utama bagi golongan belia dan juga rakan strategik bagi KBS, Kementerian Belia dan Sukan. Mungkin daripada inisiatif-inisiatif yang saya nyatakan sebentar tadi, sejauh mana inisiatif-inisiatif ini dapat membantu setidak-tidaknya mengurangkan kesan ataupun mengurangkan kerisauan golongan belia pada ketika ini? MBM ni sebagai rakan strategik kepada KBS, kita menjadi orang tengah dalam menyampaikan segala maklumat atau inisiatif yang diberikan oleh kerajaan melalui KBS. Selain daripada itu, kita juga menyampaikan hasrat belia-belia ni melalui KBS untuk disampaikan kepada kerajaan. Two way lah, daripada atas ke bawah ke atas. Jadi apa yang kita lihat sekarang ni memang kerajaan ataupun melalui KBS banyak telah memberikan inisiatif yang kepada belia-belia, sama ada inisiatif yang disebutkan tadi, penjana bernilai RM2 bilion melalui program peningkatan kemahiran. Kita juga melalui Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri Rizal Merican, telah mencetuskan pelaksanaan inisiatif kolaborasi rentas kementerian, di mana Datuk Seri Rizal melihat bahawa keseluruhan kementerian yang berada di dalam negara kita ni bertanggungjawab untuk membantu belia. Jadi KBS sebagai sebuah organisasi yang menjaga belia, jadi difasilitate, dikumpulkan segala inisiatif yang berada di semua kementerian itu untuk disalurkan kepada belia. Seperti yang telah dibuat oleh KBS melalui skim Perantisan Nasional yang akan memberi pengalaman bekerja oleh syarikat-syarikat yang terlibat dalam membantu melonjakkan kebolepasaran pasca COVID-19. Manfaat yang akan diperolehi belia jika mengikuti SPN ini adalah mereka akan memperolehi peluang pelatihan, platform menimba ilmu pengalaman, meningkatkan kebolepasaran serta boleh mendapatkan pekerjaan, job matching. SPN ini terbuka kepada seluruh belia Malaysia yang berumur 18 hingga 30 tahun, dan maklumat berkaitan dengan SPN ini boleh didapati di website KBS ataupun website Majlis Belia Malaysia. Dan kita juga melalui kita punya sekretariat yang ditubuhkan, kita pun turun ke negeri-negeri untuk kita menerangkan berkaitan dengan skim Perantisan Nasional. Selain daripada itu, ada satu lagi program kerjasama antara pihak KBS dengan UNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, iaitu MyPreneur, iaitu Malaysian Youth Entrepreneur, iaitu program inisiatif kolaborasi rentas kementerian antara KBS dengan UNB tadi bagi membantu pembudayaan keusahawanan dan menggalakkan penciptaan kerjaya melalui keusahawanan. Dan program ni sedang berlangsung dan dia lebih kepada digitalisasi untuk usahawan-usahawan muda lah belia yang kita bantu melalui KBS dan UNB. Dan banyak lagi lah, kita pun atas inisiatif sendiri, MBM juga telah menjalankan kerjasama dengan HSBC. Sebelum ni kita menganjurkan satu program yang kita namakan ProCans, program kebolepasaran kerja, dan sehingga hari ini kita telah melatih ataupun menerima permintaan lebih daripada 600 orang belia di seluruh negara. Sebanyak 5 siri yang kita dah adakan. Siri pertama kita bersama dengan HSBC, dan yang siri kedua kita bersama dengan Yayasan Peneraju. Daripada keseluruhan peserta yang telah menyertai program kita ni, lebih daripada 60% telah mendapat peluang pekerjaan dan ditempatkan di syarikat-syarikat yang berkaitan dengan kerajaan ataupun syarikat-syarikat swasta. Itu antara perkara yang kita dah buat dan kita dah nampak hasil dia lah melalui proses.
Ada satu lagi perkara yang perlu juga kita beri tumpuan, antaranya adalah berkaitan apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri, Yang Amat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang mana mengumumkan penubuhan kumpulan penasihat anak muda kepada Perdana Menteri. Ini sudah tentu antara lain sebagai satu inisiatif yang baik supaya suara generasi belia di peringkat akar umbi dapat didengari dan seterusnya menyumbang kepada perancangan dasar kerajaan. Tetapi dimaklumkan pada ketika ini calonnya masih lagi belum ada, masih lagi dinilai. Tetapi untuk waktu ini daripada MBM sendiri, Majlis Belia Malaysia, kriteria yang macam mana ataupun siapa yang layak untuk tergolong ataupun terpilih dalam menganggotai kumpulan penasihat anak muda dan anak muda kepada Perdana Menteri ini, dan sejauh mana ia akan signifikan akan memberi kesan khususnya kebaikan kepada golongan belia di negara ini? Dia berkaitan dengan penasihat anak muda kepada Perdana Menteri ini telah diumumkan oleh Yang Amat Perdana Menteri pada Hari Belia tahun lepas. Dan alhamdulillah selepas daripada Hari Belia tahun lepas bulan 8 kita buat lambat sikit, proses tu berjalan sehingga ke hari ini, dan proses temuduga, interview dan sebagainya telah pun diadakan, dan kita bersama dengan pihak KBS dalam peringkat akhir lah untuk memilih penasihat-penasihat kepada Yang Amat Perdana Menteri ini. Sebab bila kita buka permohonan kepada umum, beratus-ratus orang yang berminat untuk menyertai penasihat anak muda kepada Yang Amat Perdana Menteri. Tetapi yang lebih penting, selain daripada mereka-mereka yang berumur 35 tahun ke bawah ni, dalam sejumlah penasihat anak muda Perdana Menteri ini, dia mewakili pelbagai latar belakang, termasuklah akan mewakili belia-belia berpersatuan, akan mewakili belia orang asli, mungkin akan mewakili belia luar bandar, belia urban dan sebagainya. Jadi sebab tu dia punya proses tu agak lama, sebab kita nak teliti betul-betul yang layak untuk menjadi penasihat anak muda kepada Yang Amat Perdana Menteri. Sebab mereka-mereka ni harapan kita nanti untuk menyampaikan suara kita di peringkat akar umbi ini kepada pihak kerajaan. Jadi kita melihat sebagai satu usaha yang baik yang dibuat oleh kerajaan pada masa ini. Syed Fazil, melihat kepada anak muda dan juga belia di negara kita pada ketika ini, mereka tidak lagi mahu menjadi pengikut semata-mata. Mereka mahu jadi pemimpin. Mereka juga mahu terlibat dalam proses pembuat dasar secara keseluruhannya. Untuk waktu ini, daripada pandangan MBM sendiri, sejauh mana kesediaan ataupun peluang-peluang yang diberikan kepada golongan belia untuk menjadi sebahagian dalam mana kita melihat kepada urus takbir yang baik oleh kerajaan? Kita melihat sebelum ni belia pun kita dilibatkan dalam proses untuk membuat dasar-dasar kerajaan, tapi bukan secara langsung ataupun secara terus, iaitu melalui program contohnya Majlis Perundingan Belia Negara, di mana suara-suara belia persatuan dikumpulkan untuk diangkat kepada kerajaan. Selain daripada itu, kita ada program fellow perdana, fellow korporat dan sebagainya. Tapi yang lebih penting, kalau kita ingat pada tahun lepas telah diluluskan di Parlimen, iaitu diturunkan had umur mengundi kepada 18 tahun, undi 18 kalau kita ingat. Maksudnya perkara ni daripada keseluruhan ahli Parlimen, seramai 211 orang ahli Parlimen telah bersetuju berkenaan dengan undi 18. Apa yang saya nak fahamkan tentang undi 18 ni, yang lebih penting kita bukan bercerita hanya soal umur 18 layak mengundi, tapi dalam undi 18 ni terkandung di dalamnya ada 4 perkara. Yang pertama berkaitan dengan undi 18, maksudnya umur 18 tahun dah layak mengundi. Yang kedua berkaitan dengan umur 18 tahun dah layak jadi calon untuk ahli Dewan Undangan Negeri. Yang ketiga ahli Dewan Rakyat. Yang keempat adalah berkaitan dengan undi automatik kepada umur 18 tahun. Jadi maksudnya apabila Parlimen bersetuju, ahli-ahli Parlimen bersetuju untuk meletakkan belia sebagai undi 18 ni sebagai orang yang layak untuk mengundi dan menjadi calon dalam pilihan raya, ini menunjukkan bahawa orang muda telah bersedia untuk kita menjadi sebahagian daripada pembuat dasar kerajaan. Sebab sebagaimana yang dimaklumkan tadi, oleh kerana warga negara kita ni, warga Malaysia penduduknya hampir 50% adalah orang muda, jadi memang patutlah orang muda diletakkan sebagai pemimpin, pembuat dasar dan juga sebagai
pemilih ataupun umur 18 tahun itu dah layak untuk memilih. Bercakap tentang bila kita cakap undi 18 tak larilah dalam konteks apa yang kita sebut tentang politik. Belia dan politik secara keseluruhannya, mungkin Encik Fazil mungkin boleh kongsikan ketika ini. Keterlibatan anak muda dalam politik, selain daripada kita bercakap tentang undi 18, kita bercakap tentang peluang-peluang yang diberikan dalam mana melihat kepada kepimpinan politik secara keseluruhan daripada parti apapun secara keseluruhannya. Adakah pada waktu ini mungkin ada dakwaan yang mengatakan elit-elit politik dalam parti-parti politik tertentu menghalang kepada usaha untuk memberikan peluang kepada anak-anak muda memimpin parti politik? Memang itu perkara yang kita tak dapat nafikan lah. Kadang-kadang peluang untuk orang muda menjadi pemimpin ni disekat oleh golongan-golongan lama lah, senang cerita. Tak kira lah daripada parti mana sekalipun. Sebab tu dalam satu sudut, Majlis Belia Malaysia sangat bersetuju dengan undi 18 ni. Kerana undi 18 ni nanti akan mengubah senario tersebut. Sebabnya apabila undi 18 ni dilaksanakan, lebih ramai pengundi itu di kalangan orang muda. Dan suka tak suka parti politik yang ada di Malaysia ni akan mengetengahkan calon-calon orang muda. Sebab pengundinya ramai orang muda. Yang pertama, bila pengundi ramai orang muda, dia akan ketengahkan ramai calon muda. Yang kedua, manifesto-manifesto yang dibuat oleh parti-parti, suka tak suka, dia akan lebihkan untuk orang muda. Sebab lebih daripada 50% nanti kemudian adalah orang muda. Jadi dengan adanya base undi 18 diluluskan di Parlimen, maka kita mengharapkan lebih banyak lagi potensi anak-anak muda dalam mana-mana parti. Sama ada UMNO ke, PAS ke, Bersatu, DAP dan sebagainya, untuk mengetengahkan calon-calon muda untuk menjadi sebahagian daripada pembuat dasar kerajaan. Okey, kita nak alih sedikit daripada kita cakap ataupun kita berbincang pasal politik, kita melihat kepada potensi anak muda dan juga belia. Kita bercakap tentang belia dan juga keusahawanan. Kita tahu golongan muda ni begitu dekat dengan teknologi digital, tetapi untuk waktu ini apa jenis dorongan yang mereka perlukan untuk memastikan agenda pemerkasaan keusahawanan dalam kalangan belia ataupun anak muda ini dapat dipertingkatkan lagi, khususnya dalam tempoh yang cukup sukar dalam tempoh pandemik pada ketika ini? Kita suka tak suka memang kita mengharapkan bantuan daripada kerajaan dan kita melihat kerajaan pun sedang berusaha ke arah ini. Contohnya apa yang telah dibuat oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi melalui bersama dengan IYC dan juga Startup Malaysia, dia telah mengeluarkan satu bajet yang besar untuk melatih 15,000 belia dari kalangan pengusaha makro, usahawan kecil dan sederhana untuk terlibat dengan digitalisasi usahawan. Dan cuma kita sebagai golongan belia yang berada di Malaysia ni, kita perlu pandai untuk mengambil peluang di atas inisiatif yang telah diberikan oleh kerajaan. Selain daripada kita tidak boleh menunggu, kita kena merebut peluang. Apabila kita kumpulkan balik, saya tengok sebenarnya bantuan-bantuan untuk belia ni banyak, cuma kadang-kadang tak sampai ke bawah. Sebab tu saya dalam bab bercakap soal inisiatif kerajaan ni, suka tak suka mana-mana kementerian perlu libatkan Majlis Belia Malaysia dalam menyampaikan inisiatif kerajaan ni kepada golongan belia di peringkat akar undi. Kerana dengan adanya Majlis Belia Malaysia, kerjasama dengan Majlis Belia Negeri dan juga Majlis Belia Daerah dan juga persatuan-persatuan belia yang ada kat bawah, benda ni akan sampai kepada mereka yang berada di bawah. Sebab tu kementerian-kementerian kena bersama-sama dengan Majlis Belia Malaysia untuk kita menyampaikan hasrat dan juga inisiatif yang telah diberikan oleh pihak kerajaan. Bercakap tentang peranan dan juga penglibatan golongan belia, sudah tentu kita melihat kepada bagaimana mereka cukup membantu dalam bidang kesukarelawanan. Kalau kita melihat kepada tempoh pandemik ini, ramai anak muda ataupun belia yang sudi menjadi anggota sukarela dalam membantu petugas barisan hadapan secara khususnya. Mungkin boleh dikongsikan pada ketika ini semangat yang ditonjolkan oleh anak-anak muda, oleh golongan belia dalam terlibat ataupun dalam penglibatan mereka dalam bidang kesukarelawanan ini.
bidang kesukarelawanan adalah satu bidang yang penting, satu wing yang penting dalam belia. Dan apabila berlaku pandemik COVID-19, Kementerian Belia dan Sukan bekerjasama dengan Majlis Belia Malaysia dan juga MOSTI, kita telah menubuhkan satu program kesukarelawanan yang memberi impak kepada komuniti dan negara yang kita namakan sebagai Malaysia Vaksin Support Volunteer MyVac, di mana kita telah menubuhkan sukarelawan di kalangan belia ni, MyVac ni, untuk membantu dalam pandemik COVID-19. Dan kalau kita melihat pada keseluruhannya, memang dari peringkat bawahan sampai ke peringkat atasan, kita telah membantu melalui Majlis Belia Malaysia ni, melalui kita punya badan gabungan, iaitu Persatuan Pengangkat Malaysia dan juga Persatuan Bulan Sabit Merah, yang membantu dalam menguruskan sistem pendaftaran bagi inisiatif ini. Dan untuk maklumat berkaitan dengan MyVac ni, mana-mana belia-belia yang masih berminat untuk menyertai MyVac ni boleh layari www.myvac.com.my. Program ini adalah program yang sangat baik untuk kita membantu kerajaan dalam mendepani wabak COVID-19. Okey, Cik Fazli, kita tinggal lebih kurang dalam 2-3 minit akhir ini, tapi kita melihat kepada situasi semasa, kita melihat kepada bagaimana penglibatan dan juga peranan yang boleh dimainkan oleh anak muda secara keseluruhannya. Kita bercakap tentang bagaimana anak muda ataupun belia boleh menjadi ejen yang membawa obor ataupun membawa misi keamanan secara keseluruhannya. Apa yang boleh dilakukan oleh anak muda dalam mana kita melihat kepada aspek misi keamanan ini? Hari ini Majlis Belia Malaysia melalui kita punya salah satu daripada rakan strategi kita, GPM, kita telah bersama-sama dalam membantu dalam misi keamanan, sama ada dari segi kutipan dana untuk membantu rakyat di Palestin. Kita juga menyemarakkan semangat anak-anak muda ni melalui kempen-kempen untuk kita tidak bersetuju dengan apa yang telah dibuat oleh pihak Israel. Dan kita telah mengeluarkan satu kenyataan secara bersama dengan kita punya badan gabungan. Kita adalah 41 badan gabungan di seluruh negara, masing-masing bersolidariti. Tak kiralah daripada pelbagai bangsa, pelbagai agama, kita mengeluarkan kenyataan secara bersama, kita mengutuk sekeras-kerasnya apa yang telah dilakukan oleh Israel kepada penduduk Palestin. Selain daripada yang saya sebutkan tadi, kutipan dana melalui GPM tadi itu yang kita kumpulkan untuk kita bantu rakyat Palestin. Jadi MBM ni kita punya rakan strategi kita cukup lah. Berkaitan dengan misi keamanan ni kita ada GPM, berkaitan dengan kita juga ada rakan-rakan yang lain, ABIN dan sebagainya. Jadi kita mainkan peranan masing-masing dan kita support each other lah untuk membantu mana yang kita rasa perlu untuk kita bantu. Okey, baik, terima kasih kepada Encik Muhammad Fazli Hassan. Encik Muhammad Fazli adalah Timbalan Presiden Majlis Belia Malaysia, yang mana malam ini kita memberi tumpuan khusus kepada bagaimana golongan belia ataupun golongan anak muda yang menghadapi realiti impak juga cabaran pandemik COVID-19, keresahan, kerisauan belia, dan juga kita melihat kepada kita berbincang inisiatif-inisiatif yang telah pun dijalankan oleh kerajaan, yang sedang diatur dan juga yang akan dilaksanakan oleh kerajaan melalui Kementerian Belia dan Sukan. Dan di hujung tadi pun Encik Fazli juga berkongsi bagaimana belia boleh memainkan peranan dan juga pelibatan dalam membawa ataupun menjadi ejen keamanan dalam masa dan juga pada ketika ini. Baik, sekiranya itu saja untuk waktu ini. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.